Hai guys, bersama lagi Faizanal. So finally Apple telah pun umumkan software baru dan juga beberapa produk baru yang memang bagi aku mind-blowing gila, lagi-lagi untuk Apple Vision Pro. But aku rasa yang Vision Pro tu aku akan kongsikan dalam next video, tapi untuk video kali ni memang aku khaskan untuk semua fungsi baru pada iOS 17 untuk korang semua tahu dan akan korang rasa sendiri masa official launch nanti, mungkin sekitar bulan September lah. Pertama sekali, apakah yang menarik sangat dengan iOS 17 terbaru ni? Bagi aku dia lebih kepada macam minor upgrade, tapi ada juga lah pembaharuan dari segi aplikasi, features dan juga wallpaper tu sendiri. Apple ada perkenalkan features contact poster untuk korang set gambar, boleh customize jenis font, style apa semua untuk kontak yang korang save dekat iPhone. So dia adalah macam lock screen punya customization, tapi kali ni memang dihaskan untuk contact person dekat iPhone korang. So every time kalau ada orang call apa semua, dia akan keluarlah gambar yang korang dah customize. So aku rasa perkara ni walaupun nampak macam tak penting, tapi dia satu features yang sangat menarik. Sebab every time orang call, kita akan nampak dia punya customization poster and color dia, font yang kita gunakan. So aku rasa features ni sangat menarik untuk aku nak explore nanti. Selain daripada tu, untuk bahagian call, kali ni memang Apple ada buat pembaharuan pada bahagian voicemail. So every time kalau ada voicemail masuk, dia akan keluar live text juga. So kita tak perlu nak dengar pun suara, kita just boleh baca je live text. Tapi aku tak sure macam ni bahasa Melayu nanti dengan bahasa rojak kita lagi kan. So aku rasa dia lebih sesuai lah untuk certain language yang macam English ke ataupun other than that. Yang kedua adalah pada bahagian FaceTime. So kali ni Apple ada bagi features untuk kita hantar message video melalui FaceTime. So benda ni macam simple jugalah, tapi dalam masa yang sama mungkin akan membantu untuk pengguna yang fully utilize kegunaan FaceTime ke iPhone. Yang ketiga adalah pada bahagian messages. Aku rasa tahun ni memang Apple kau-kau nak push untuk kita nak gunakan messages ataupun iMessage. Sebab kita sekarang ni boleh gunakan search filter dia untuk search dengan lebih spesifik, and ada features catch up. And sekarang ni ada juga feature swipe to reply. So dia adalah macam WhatsApp punya features lah. Sekarang ni dah hadir lah untuk messages. Selain daripada tu, ada juga features audio message transcript. Dia akan keluar segala ayat-ayat yang dicakap melalui audio tu. So tak perlu kita nak dengar sangat, just baca saja, lebih kurang je macam voicemail tadi. Ada juga features check-in, bermakna kita boleh share information bahawa kita dah sampai ke lokasi tu, buka berapa estimate time kita akan sampai, dekat kenalan kita, dekat family dan sebagainya. So benda ni kita boleh share dekat orang yang kita nak share saja. And aku rasa dia menarik juga untuk nak gunakan in case kalau korang nak bagi ETA dekat orang berapa lama lagi akan sampai, dah gerak ke belum apa semua. Aku rasa benda ni amat penting. Ciri yang terakhir sekali agak menarik juga untuk messages, iaitu stiker, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan gambar sedia ada kat photos tu, just tekan hold copy, kita boleh paste jadikan gambar tu sebagai stiker dan boleh save dekat bahagian keyboard. So benda ni bagi aku memang very seamlessly. Any gambar yang korang ambil tu, korang just boleh copy paste macam tu saja dan jadikan stiker. Very easy lah bagi aku, dan korang just boleh hantar kat messages dan juga third party apps lain macam WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Fungsi seterusnya pada AirDrop, sebelum ni kita tahu yang Apple dah perkenalkan pada iOS 16 untuk kita automatically turn off lepas 10 minit tak guna AirDrop to everyone. Dan kali ni Apple perkenalkan Name Drop, iaitu kita boleh share kontak dengan orang yang kita nak share, tapi kena thala sikit lah dekat dengan iPhone yang lain tu. So dia akan mengubah cara kita share business card ataupun minta nombor orang lah. Just dekatkan dengan iPhone orang tu and kita boleh share WhatsApp number, kontak, gambar dan sebagainya. So ini mungkin cara baru nanti untuk kita nak kongsi kontak dengan orang lain dan tukar-tukar nombor lah. Fungsi seterusnya pada text input ataupun keyboard. Okay, sebelum ni biasanya kalau aku gunakan iPhone, memang aku akan all the way disable lah fungsi autocorrect sebab dia tak accurate dan juga tak personalized dengan ayat yang biasa kita gunakan di Malaysia lah, especially kan. Tapi untuk iOS 17 kali ni Apple improvise autocorrect untuk iOS 17. So bermakna dia akan lebih personalized dan juga ikut ayat yang biasa kita gunakan pada keyboard tu sendiri. So dia tak akan ikut ayat yang formal lah. So dia akan ikut ayat yang biasa kita gunakan, mungkin bahasa pasar ataupun bahasa rojak. So dia akan recognize dan juga dia akan follow korang punya bahasa tu. So ini antara pembaharuan yang aku rasa agak mind-blowing juga untuk keyboard, but aku tak cuba lagi dan aku excited untuk cuba sendirilah macam mana autocorrect yang baru untuk iOS 17 nanti. Seterusnya, Apple ada perkenalkan satu aplikasi baru untuk iOS 17, iaitu digelar sebagai Journal. So Journal ni dia lebih kurang macam kita punya personalized habit yang kita biasa gunakan pada iPhone lah. Bermakna kita boleh tengok lagu, gambar, lokasi, workout dan banyak lagi benda yang berkaitan dengan kita punya habit.
So dia akan generalkan everything dalam aplikasi tu. So mudah kita nak tengoklah habit kita macam mana, kita boleh buat everything dalam tu. Seterusnya adalah features yang paling menarik sekali aku rasa untuk iOS 17 yang digelar sebagai standby mode. Cuma aku tak rasa dia akan support pada semua jenis model iPhone. Mungkin spesifik model iPhone saja. So dia membolehkan untuk korang tengok display waktu, tarikh dan pelbagai customization korang boleh ubah macam tu saja. Boleh tengok macam sukan, boleh tengok kalender, boleh set alarm dan pelbagai lagi perkara korang boleh gunakan pada standby mode. Tapi aku tengok dia macam stand dekat satu MagSafe stand tau. So aku rasa benda tu mungkin korang nak kena beli secara berasingan ataupun mungkin akan ada third party punya MagSafe stand untuk korang letak iPhone korang macam tu. And dia memang satu features yang sangat menarik kalau korang balik rumah dah penat-penat, nak tidur ke apa, just letak saja tepi katil and then dia akan display jam, korang boleh set alarm, korang boleh dengar lagu ke situ, korang boleh tukar dia punya jenis display dan sebagainya. Dan masa yang sama juga kalau korang pergi kerja, masuk office, korang boleh gunakan fungsi standby ni untuk letak atas meja macam tu. So dia adalah macam satu display jam yang cantik, tapi itu adalah kita punya iPhone sebenarnya. And dalam masa yang sama dia akan charge melalui teknologi MagSafe lah. So dia tak akan habis bateri macam tu saja. Sebelum aku teruskan, video kali ni ditaja oleh Ugreen. Masalah yang biasa aku hadapi sekarang ni adalah bila aku nak fast charger semua device serentak dan juga hidupkan monitor PC aku perlukan banyak plug charger tau dan dia berselerak. Tapi sekarang ni ada solution dia untuk kurangkan plug charger yang banyak dan juga hanya gunakan satu plug charger saja untuk hidupkan ataupun fast charger device serentak. Ini dia Ugreen Digi-Nest Pro dengan kuasa 100W. Dan bagi aku dia dapat kurangkanlah plug charger yang bersepah-sepah dekat workstation aku dan juga lebih nampak minimalis. Dan apa lagi kelebihan ni sebenarnya? Kelebihan yang paling menarik sekali dengan Digi-Nest Pro ni adalah dia 6 dalam satu charging station. So ada 3 port USB-C, 2 port dia support sehingga 100W max, 1 port support sehingga 22.5W dan ada USB-A port yang support sehingga 18W dan ada lagi 2 plug SC untuk korang hidupkan electronic devices macam TV, monitor, lampu dan pelbagai lagi. Aku difahamkan yang Ugreen juga menggunakan teknologi gun charger untuk pastikan korang dapat the maximum charging speed pada Digi-Nest Pro dalam masa yang sama dapat stabilkan dan juga charge dengan lebih selamat walaupun gunakan multi device charging. Dari segi rekaan memang Digi-Nest Pro nampak agak bulky sebab dia punya kuasa 100W dan juga 6 dalam satu charging station. And then material yang digunakan jenis fireproof untuk pastikan tidak mudah terbakar dan juga tahan panas. And then pada bahagian bawah ni juga ada silicone pad untuk kita letak macam ni dan juga pastikan dia tidak bergerak lah kalau kita letak atas meja. Dan pada bahagian kabel dia sepanjang 1.8 meter dan cukup panjang untuk korang capai dekat wall plug rumah korang. Korang boleh check it out dan juga dapatkan Ugreen Digi-Nest Pro 100W dekat bahagian section ataupun dekat bahagian atasnya. Okay, go check it out. Seterusnya kali ni untuk Siri. Aku rasa ini upgrade yang paling menarik juga untuk iOS 17. Kita tak boleh nak panggil Hey Siri dah lepas ni, tapi kita just panggil saja Siri, dia akan automatically recognize suara kita dan juga kita boleh terus cakap apa yang kita nak cakap. Contoh, Siri, please play music. Siri, please play this, please play that, please whatever you want lah kan. And tak perlu nak panggil Hey Siri dah lepas ni. Selain daripada tu, Apple juga diperkenalkan offline maps untuk Apple Maps. Bermakna korang tak perlukan internet pun untuk nak tengok maps ataupun navigation. Korang just offline saja ataupun mungkin tempat tu tak ada internet, korang just boleh gunakan secara offline. So menarik juga untuk pengguna Apple Maps. Dan last kali adalah, before this kita ada People Photo Album kan, tapi kali ni Apple perkenalkan Pets Photo Album. So bermakna kalau korang ada kucing ke, ada anjing ke, ada hamster ataupun apa-apa pets, dia akan spesifikkan satu foto album untuk korang punya pets tu. So ya, itulah antara sedikit sebanyak pembaharuan yang Apple perkenalkan pada iOS 17 terbaru dan aku rasa dia memang minor dan tak banyak pembaharuan sangat. Dan of course ada wallpaper baru untuk korang nak tukar kepada iOS 17 nanti. So UI dia masih sama, everything looks the same macam iOS 16 ataupun 15, cuma just minor changes saja. So korang jangan expect banyak sangat pada iOS 17 dan aku rasa spotlight utama bukannya pada iOS 17, aku rasa lebih kepada produk Apple yang baru lah. So that's why untuk iOS 17 ni dia bukannya something yang macam wow sangat lah aku rasa. Aku rasa yang paling besar sekali update Apple bagi adalah pada macOS dan juga iPadOS terbaru.
Yang lain-lain tu macam tak banyak sangat perubahan lagi untuk iOS 17 ni. Sebenarnya aku agak kecewa sikit sebab Apple tak banyak cakap pasal Dynamic Island tau. So aku expect macam ada features baru pada Dynamic Island yang lebih wow daripada apa yang kita nampak sebelum ni, tapi malangnya tak ada. And then tak ada juga split screen. Aku rasa dalam banyak-banyak pembaharuan untuk iOS 17 ni, yang paling aku suka sekali yang pertama adalah name drop, yang kedua adalah contact poster, stiker, and then Siri, dan juga paling aku suka sekali adalah standby mode tu. Yang lain-lain tu macam minor lah untuk aku. Anyway, aku rasa itu sahaja antara perkongsian aku tentang pembaharuan yang Apple lakukan pada iOS 17. Korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, ataupun ada penambahan, korang juga boleh kongsikan dekat komen. Dan nantikan next video aku tentang Apple Vision Pro dan juga fungsi menarik yang aku akan gunakan sendiri pada iOS 17 untuk next video nanti, okay? Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.